Antara perkara yang sudah tentu akan menarik perhatian orang ramai adalah Man United dan pembelian baru mereka iaitu Donny van de Beek. I feel really good here. We train well and yeah, it's already my second week here, so yeah, it goes quick and this weekend the first game, so I cannot wait. Van de Beek adalah seorang pemain yang ditagih oleh Ole Gunnar Solskjaer kerana mampu menambah baik kualiti yang dimiliki oleh pasukan Man United di atas padang. Kita akan lihat dari segi statistik mengapakah Van de Beek ni seorang pembelian yang begitu bagus untuk Man United dan mengapa Van de Beek akan membantu Man United beraksi dengan lebih kompetitif untuk kempen Liga English Premier yang begitu intensif sepanjang musim yang akan datang ini. Atas kertas secara basic, paling basic sekali, dalam 2 musim sebelum ini Van de Beek telah pun menunjukkan konsistensi di atas padang, beraksi dalam banyak perlawanan dan juga berjaya menjaringkan gol dengan begitu konsisten. Untuk musim 2018-2019, Donny van de Beek berjaya menjaringkan 9 gol dan mencatat 10 assist di pentas Liga Belanda. Untuk musim lepas pula 2019-2020, Donny van de Beek menjaringkan 8 gol dan mencatat 5 assist dalam hanya 22 perlawanan di pentas Liga Belanda. Jadi Donny van de Beek ni, antara perkara yang paling menarik tentang beliau adalah beliau merupakan seorang pemain yang begitu versatile. Kita tahu di bahagian tengah ada attacking midfield, ada center midfield, ada defensive midfield. Donny van de Beek mampu beraksi dalam kesemua posisi ini untuk Man United. I play everywhere on the midfield. Last season also I changed a lot, sometimes number 6, number 8, number 10. Yeah, it doesn't matter so much. Secara statistik untuk musim lepas, jika kita lihat tackles per 90 minutes, jumlah terjahan yang dilakukan secara purata untuk setiap 90 minit. Jika kita bandingkan statistik Van de Beek dengan pemain United lain sepanjang musim lepas, Van de Beek berada di bahagian tengah, iaitu 2.2 tackles per 90 minutes. Nemanja Matic mempunyai 2.6 tackles per 90 minutes, Fred mempunyai 2.5 tackles per 90 minutes. Jadi Van de Beek tidaklah jauh dari mereka dari segi betapa agresif beliau di atas padang dalam melakukan terjahan. Untuk position central midfield pula, kita memerlukan ketenangan. United memerlukan seorang pemain tengah yang mampu melakukan passing dengan begitu kemas, passing dengan accuracy yang begitu tinggi juga. Dan jika kita lihat statistik dari segi passing accuracy pula, kita sekali lagi bandingkan Van de Beek dengan kesemua pemain Man United. Van de Beek sekali lagi berada di tangga ketiga dengan 82.2% passing accuracy sepanjang musim lepas. Jadi kita lihat Van de Beek dari segi menyimpan bola, dari segi melakukan hantaran-hantaran dengan begitu kemas. Satu lagi kualiti yang perlu kita titik beratkan untuk seorang pemain yang beraksi di central midfield adalah jumlah interception yang dilakukan per 90 secara purata. Jika kita lihat statistik ini, kita bandingkan Van de Beek dan juga pemain-pemain tengah di Man United, Van de Beek sekali lagi berada di bahagian tengah. Fred secara purata melakukan 1.6 interception per 90, Scott McTominay juga 1.6 interceptions per 90, Nemanja Matic 1.3 interceptions per 90, manakala Donny van de Beek pula 0.8 interceptions per 90. Sekali lagi menunjukkan bahawa Donny van de Beek bukan saja boleh melakukan hantaran-hantaran dengan begitu kemas, bukan saja melakukan terjahan-terjahan yang begitu agresif di atas padang, tetapi beliau juga mampu melakukan interceptions dengan begitu penting. Tetapi menurut laporan dari Eropah, dikatakan oleh Gunnar Solskjaer telah pun berbincang dengan beliau. He said also, one of your strengths is to go in the box and to make your runs and yeah, I want to see this also from you because it's one of your strengths. So he said also you can talk with your teammates. Somebody have to stay and other can go. So the balance have to be good. Kita lihat pula antara statistik yang penting untuk seorang attacking midfield, iaitu jumlah peluang yang dicipta secara purata untuk setiap 90 minit. Donny van de Beek walaupun beraksi dalam 22 perlawanan saja di pentas Liga Belanda, mencipta 1.9 chances per 90 minit. Jadi ini statistik yang menunjukkan Van de Beek juga mampu mencipta peluang dengan begitu konsisten di atas padang. Dari segi menjaringkan gol ataupun mencatat assist dengan begitu konsisten. Di sini kita boleh lihat perbezaan ketara di antara Van de Beek dan juga pemain-pemain lain di atas pasukan. Bruno Fernandes, kita tahulah sejak beliau masuk tu memang Bruno Fernandes menjadi arkitek penciptaan gol untuk pasukan Man United. Bruno Fernandes hanya memerlukan 81 minit untuk mencipta satu assist atau satu gol
buat Man United. Maknanya di atas padang setiap 81 minit akan ada satu assist, satu gol daripada Bruno Fernandes. Donny van de Beek pula berada di tangga kedua. Beliau memerlukan 147 minit untuk mencatat satu gol atau satu assist. Inilah kualiti ataupun jurang perbezaan yang begitu penting untuk kita fikirkan, kerana sebelum ini United lebih mengharapkan kepada Bruno dan juga Pogba untuk mencipta peluang, tetapi selepas ini sekiranya Bruno letih ataupun Pogba mengalami kecederaan, United juga boleh mengharapkan Donny van de Beek untuk menjadi tunjang penciptaan peluang di posisi attacking midfield itu. Jadi secara asasnya kita cukup mengenali bahawa Man United kini mempunyai seorang pemain yang mampu beraksi dalam beberapa posisi yang berbeza, dan versatility itu, kepelbagaian itu akan membantu Man United untuk kempen Liga Premier yang selalunya begitu intensif sepanjang bulan-bulan yang akan datang. Kalau korang nak tengok Van de Beek mungkin beraksi buat kali pertama di atas padang untuk Man United, jangan lupa saksikan perlawanan Manchester United menentang Crystal Palace pada matchday kedua English Premier League. Mungkin kita dapat lihat Van de Beek menyesuaikan diri dengan sistem taktikal yang digunakan oleh Ole Gunnar Solskjaer.